أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, InsyaAllah kita sambung sedikit syarah hadis yang pertama daripada matan Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah lepas tu bila kita akan sambung terus pada hadis yang kedua, dan kita akan fokus pada hadis. Kita akan sentuh sikit-sikit syarah mana-mana bahagian yang kita perlu uraikan sedikit. Kita fokus, mudah-mudahan dapat baca 40 hadis sepanjang Ramadan tu. Dan insyaAllah selain daripada kita akan kongsikan juga hadis-hadis kelebihan berkaitan Ramadan. Kita sedang melalui bulan Ramadan, dan pada hari itu kita dah masuk 10 Ramadan. InsyaAllah malam kelak dah bermula 11 Ramadan, masuk fasa kedua, bahagian yang kedua daripada Ramadan, iaitu bahagian keampunan. InsyaAllah moga-moga Allah SWT kurniakan kita banyak kebaikan dalam bulan Ramadan tu, yang sememangnya sangat banyak perkara-perkara baik dalam Ramadan, dalam bulan Ramadan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Sambung sedikit syarah yang semalam. Jadi di akhir bahagian yang sebelum tu kita ada sebut 5 tips untuk sempurnakan solat. Pertamanya hudurul qalbi, yang kedua syuhudul aqli, yang bukan 5, 4. Hudurul qalbi, yang kedua syuhudul aqli, yang ketiga khudu'ul arkan, yang keempat khusyu'ul jawarih. Wa man shalla bihadhil arkan fahuwa musallin wafin. Siapa yang salat dengan 4 perkara tersebut, fahuwa musallin wafin, maka dia seorang yang sempurna salat, seorang yang telah menyempurnakan salatnya dengan hati yang hadir, hati yang ingat pada Allah SWT, sedar dalam solatnya. Syuhudul aqal, akalnya ingat ataupun memerhatikan semua tingkah laku perbuatan solatnya. Khudu'ul arkan, melaksanakan semua rukun-rukun tertib dalam solat dengan sempurna tamakninah. Khusyu'ul jawarih, tetap tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang ada dalam solat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, arada biha a'mal at-ta'ati duna a'malil mubahati. Qala al-Harith al-Muhasibi
Al-ikhlasu la yadkhulu fi mubahin li'annahu la yashtamilu ala qurbatin wa la yuaddi ila qurbatin. Karaf'il bunyani la li ghardin bal li ghardil ru'unati. Amma idza kana li ghardin kal masajidi wal qanatiri wal arbitati fayakunu mustahabban qala wala ikhlasa fi muharramin wala makruhin kama yanzuru ila ma la yahillu lahu an-nadhru ilayhi wa yaz'amu annahu yanzuru ilayhi liyatafakkara fi san'i Allah ta'ala kan nadhri ila al-amradi wa hadha la ikhlasa fihi bal la qurbata al-battata. Maksud kata Imam Nawawi radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, yang dikehendaki dengan amal. Innamal a'mal dalam hadis, dalam lafaz hadis, dalam teks hadis, dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, ada perkataan a'mal yang dikehendaki dengan lafaz a'mal tersebut adalah a'malut ta'ah, amalan-amalan ketaatan. Amalan-amalan ketaatan tidak termasuk duna a'malil mubahat, yang dikehendaki dalam innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu dikira dengan niat ataupun menjadi sah dengan sebab ada niat. Jadi amalan-amalan dalam lafaz hadis tersebut merujuk kepada amalan-amalan ketaatan sahaja. Amalan-amalan ketaatan sahaja, tidak termasuk amalan-amalan mubah. Amalan-amalan mubah tu amalan yang dalam kategori harus, bukan yang fardu, bukan yang wajib. Berkata Imam Al-Harith Al-Muhasibi, ikhlas tidak akan masuk pada perkara mubah, sebab kerana perkara mubah tidak merangkumi qurbah. Setiap amalan-amalan mubah, tidak semua perkara-perkara yang diharuskan, perkara-perkara mubah tu merangkumi perkara taat. Ada maksudnya sebahagiannya memang perkara taat, memang ada perkara taat, dan sebahagian lainnya si termasuk dalam perkara-perkara qurbah yang membawa kehampiran pada Allah SWT. Umum, perkara umum. Kecuali kalau kita niatkannya jadi untuk taqarrub ilallah. Kecuali kalau diniatkan untuk jadi taqarrub ilallah. Perkara mubah, contoh apa? Mandi, tidur, makan, perkara yang mubah harus seeda, si wajibnya si difardukan. Tapi kalau perkara mubah, ya, kita niatkan untuk taqarrub ilallah, mandi untuk bersihkan diri supaya jadi cerdas, segar untuk taat pada perintah Allah lepas, ya, maka barulah nya termasuk dalam kategori qurbah. Kalau diniatkannya jadi mubah, perkara umum biasa saja, semua orang melakukannya. Bahkan sebagian ada perkara mubah yang la yuaddi ila qurbatin, tidak membawa pun kepada taqarrub ila Allah. Seperti apa yang tidak membawa kepada qurbah ataupun taqarrub ila Allah, seperti karaf'il bunyan, meninggikan binaan, jika rumah kah ataupun apa-apa bangunan. La li ghardin bal li ghardil ur'unati, saya ada apa tujuan, apa tujuan nak meninggikan bangunan. Bahkan tujuannya kelak sia-sia, habisnya akan binasa macam ni aja. Ya, contoh untuk perkara yang mubah, tapi nya telah dalam kategori mubah, meninggikan bangunan tu nya dalam kategori mubah, perkara yang mubah. Sebab ya Imam Al-Harith Al-Muhasibi berkata, perkara mubah tu nya merangkumi qurbah, perkara yang taqarrub ila Allah. Bahkan ada yang tidak membawa pun kepada taqarrub ila Allah, tidak sampai pun kepada had taqarrub ila Allah.
Contohnya meninggikan bangunan, meninggikan, buat bangunan tinggi-tinggi untuk taqarrub ila Allah, pelik. Kecuali contoh, amma idza kana lighardin kal masajid, adapun meninggikan bangunannya untuk masjid, untuk membina masjid, untuk tujuan membina masjid ataupun membina jambatan kemudian untuk orang lain, dan juga ataupun wal arbitati, titi, buat titi kecil sikit daripada jambatan dipanggil titi, maka barulah dianggap fayakunu mustahabban. Jadi mubah, jadi mustahab. Mubah lain, mustahab disukai. Maksudnya barulah perkara mubah tadi, perkara yang harus tadi, naik darjatnya kepada mustahabbah, perkara yang disunatkan, barulah masuk dalam kategori sunat. Mustahab merujuk pada perkara sunat. Jadi di sini barulah ada hukumnya. Perkara bila dah jelas maksudnya daripada perkara mubah tadi, jelas membawa kepada ketaatan, taqarrub ila Allah, seperti buat masjid, buat jambatan, arbitah, titi, untuk kemudahan, untuk manfaat manusia, maka di sini jelas ada tanda-tanda qarinah taqarrub ila Allah, barulahnya masuk jadi mustahab. Berkata lagi Imam Al-Harith Al-Muhasibi, la ikhlasa wala ikhlasa, dan tidak ada ikhlas dalam perkara-perkara yang diharamkan, dan tidak ada ikhlas dalam perkara-perkara yang makruh. Buat perkara haram boleh kita madah, ikhlas kerana Allah. Jadi dalam perkara-perkara maksiat, perkara-perkara ingkar pada Allah, derhaka pada Allah, tidak ada ikhlas dalam urusan tersebut. Ambil rasuah, na'udzubillah min zalik, buat rasuah, ambil riba, ikhlas kerana Allah, maka dalam urusan-urusan maksiat tidak akan berlaku ikhlas. Jelas perkara tersebut bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan apa yang Allah SWT inginkan daripada hambanya. Begitu juga dengan perkara-perkara makruh, tidak ada ikhlas dalam perkara-perkara. Buat perkara-perkara makruh, ikhlas, saya ada nilai ikhlas dekat saya, ikhlas saya akan berlaku. Jadi ikhlas saya akan terdapat dalam perkara yang mubah, ikhlas saya akan ada dalam perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang haram, yang diharamkan oleh Allah, dan ikhlas saya akan ada dalam urusan-urusan yang dimakruhkan. Contohnya, kama yanzuru ila ma la yahillu lahu an-nadhru ilaihi, seperti orang yang melihat kepada perkara yang tidak dihalalkan, tidak dibenarkannya untuk melihat kepada perkara tersebut. Dalam masa yang sama dia menyangka sesungguhnya dia melihat ke arah perkara itu dengan tujuan berfikir dalam ciptaan Allah, melihat perempuan cantik dengan maksud, dengan niatnya, dengan tujuannya merenung ciptaan Allah, sedangkan melihat itu, melihat kepada perkara itu adalah perkara yang dilarang dalam agama, ma la yahillu lahu an-nadhru ilaihi. Contoh, tidak akan ada ikhlas. Ikhlas tidak boleh berlaku dalam perkara-perkara yang haram, dan tidak pula dalam perkara-perkara yang dimakruhkan. Kalau berlaku juga macam dia, maksudnya buat perkara yang haram, kemudian melihat kepada perkara yang haram, kemudian menyangkanya itu sedang melihat kebesaran Allah, yang namanya tipu daya syaitan, ditipu oleh syaitan, mantap, na'udzubillah. Jadi kita dah tahu itu, maka dengan ilmu kita jangan mudah terpengaruh dengan hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Seperti juga lagi satu contoh, kan nadhri ilal amrad wa hadha la ikhlasa fihi, dan seperti juga melihat kepada amrad tu budak kecil, melihat kepada budak kecil yang belum budak kecil, kanak-kanak, melihat kepada kanak-kanak,
dengan syahwat, melihat pada kanak-kanak dengan syahwat. Untuk lebih jelas gambarannya, orang na'udzubillah min zalik, golongan pedofil tu yang suka melihat pada kanak-kanak, jadi simbol seks, hawa nafsu, pemuas hawa nafsu mereka. Jadi jelas perkara tersebut adalah haram. Ma la yahillu lahu an-nadhru ilaihi, maka tidak akan ada ikhlas, boleh berlaku ikhlas. Ikhlas yang akan ada datang dalam urusan-urusan seperti itu. Hadza la ikhlasa fihi bal la qurbata albattata. Maka contoh-contoh tadi, la ikhlasa fihi, tidak ada ikhlas, tidak ada jenis ikhlas pun dalam urusan-urusan seperti itu. Bal la qurbata, bahkan tidak ada jenisnya, si ada ruang nak madah ya adalah taqarrub ila Allah, na'udzubillah, kecuali orang yang disesatkan oleh Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan hatinya, fala hadiyalah, tidak akan ada orang yang mampu memberi petunjuk lagi kepadanya. Na'udzubillah. Dari sudut hukum agama, jelas Islam telah menyebut tidak ada ikhlas dalam perkara-perkara yang haram, perkara-perkara makruh, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dipanggil qurbah, taqarrub ila Allah, sama sekali, albattata, sama sekali. Baik, insyaallah kita masuk pada hadis yang kedua. الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Baik, hadis yang kedua, terjemahannya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu juga, beliau berkata, ketika mana kami sedang duduk bersama Rasulullah, duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, tiba-tiba telah muncul kepada kami seorang lelaki yang sifatnya syadidu bayadith thiyabi, putih sangat bajunya, pakaiannya, sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi athar, maksudnya bersih dan smart. Syadidu bayadith thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari, tidak kelihatan padanya atharus safari, kesan safar. Sebabnya datang dalam keadaan bersih, putih pakaian, rambut kemas, hitam maksudnya kemas. Jadi tidak ada kelihatan gambaran Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terhadap tetamu yang datang, tidak ada kelihatan, tidak ada kesan safar pada beliau. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak
ada di kalangan seorang pun di kalangan kami mengenalinya. Hatta jalasa, datangnya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehinggalah bilanya muncul tadi datang, terus duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu lelaki tersebut menyandarkan, merapatkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi, bertemu lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu duduk meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Duduk di atas, letak di atas paha, tangannya menghadap Rasulullah SAW, duduk dalam keadaan tahiyat, meletakkan lutut, menggambarkan betapa duduk hampirnya beliau duduk dengan Nabi SAW dan penuh dengan tertib. Duduk di hadapan Nabi, hampir dekat dengan Nabi, kemudian duduk rendah pada kita, tangannya diletak di atas pahanya. Lalu beliau berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni al-Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah persaksian kamu bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian kamu bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas salah, dan kamu melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu melaksanakan haji di Baitullahil Haram, di Kaabah. In istata'ta ilaihi sabila, sekiranya kamu mampu pergi kepadanya. Qala sadaqta, lelaki tadi menjawab, sadaqta, benarlah kamu. Fa'ajibna lahu, kami berasa hairan. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman, lalu lelaki tersebut berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman. Kalau begitu, fa akhbirni, oleh itu ataupun maka seterusnya khabarkan, ceritakan kepada aku tentang iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah kamu beriman penuh yakin dengan Allah dan para malaikat dan kitab-kitab Allah dan para rasul Allah, dan kamu beriman dengan hari akhirat, dan juga kamu beriman dengan qadar, ketentuan Allah, baik dan buruk daripada Allah. Qala, lelaki itu berkata lagi, sadaqata, benarlah kamu. Qala fa akhbirni, berkata beliau lagi, fa akhbirni al ihsan, khabarkan, maka seterusnya khabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang ihsan, sifat ihsan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah, kamu beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu mampu melihat, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak mampu merasa ataupun jika kamu tidak mampu melihat Allah, jika kamu tidak boleh merasa kamu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah sangat melihat kamu. Fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah, lalu lelaki tersebut berkata lagi, maka seterusnya ceritakan kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat, hari kebinasaan.
Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili." Tidaklah orang yang disoalkan tentang kiamat itu lebih mengetahui daripada orang yang bersoal. Qala fa akhbirni an amaratiha. Berkata lelaki itu, maka seterusnya kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kebinasaan, amaratiha as-sa'ah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Tanda-tanda kiamat, amaratiha adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba akan melahirkan tuannya. Hambanya yang hamba. Satunya tuan dulu, barulah ada hamba. Tapi hamba barulah lahir tuan. Terbalik. Dunia dah terbalik istilah kita. Jadi yang maksud tanda-tanda kiamat yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini, hadis Jibril. Tanda kiamat yang pertama yang disebut dalam hadis ini, seorang hamba akan melahirkan tuan. Wa antaral hufata urata al-'alata wa antaral hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat orang-orang yang hufat, orang-orang yang tidak ada, orang-orang yang berkaki ayam, orang yang cukup ada kasut maksudnya. Al-urat yang bertelanjangan maksudnya orang yang miskin, yang cukup kain, cukup pakaian. Al-'alata fakir miskin. Ri'a asy-sya'i yang kerjanya mengembala kambing. Mereka itu yang sifat-sifatnya macam ya tadi, yang seeda pakai selipar, pakaian cukup, pakir miskin, harta benda seeda, pakaian kasut seeda, pakaian cukup, harta benda seeda, dan kerjanya hanya mengembala kambing. Kamu akan melihat mereka ini, orang yang disebut sifatnya seperti itu, yatatawaluna fil bunyan. Mereka itu akan berlumba-lumba dalam membina bangunan-bangunan yang tinggi. Thumman talaqa. Selesai pertemuan lelaki tersebut dengan Nabi, dia pun pergi. Thumman talaqa falabitha maliyan. Lalu diam seketika. Falabitha maliyan. Lepas selesai tetamu tadi pergi, senyap. Keadaan jadi senyap sekejap. Thumma qala. Lalu Nabi sallallahu, kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umaru, wahai Umar, atadri manis sailu? Adakah kamu mengetahui, kenal siapa yang bersoal tadi?" Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Jawabku, itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril. Maka sesungguhnya dia adalah Jibril. Yang datang tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia telah datang kepada kamu semua. Yu'allimukum dinakum, mengajarkan kamu agama kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis itu masyhur, selalu dibahaskan, selalu kita dengarkan, selalu disebut dalam kuliah dan ceramah. Dan hadis ini disebut sebagai hadis Jibril, sebab kisah Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki yang pakaian bersih, kemas, datang pada Nabi, bertanyakan tentang 3 perkara, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Jadi insya-Allah untuk akan datang kita akan baca hadis dan terjemahan hadis, dan lepasnya kita akan kongsikan kelebihan-kelebihan Ramadan. Jadi sempena tu hari terakhir fasa pertama bulan Ramadan. Ini masih bulan Ramadan. Masih kita dalam ruang lingkup masa yang mana pahala kebaikan akan digandakan. Jadi setiap hari kita jangan terlepas untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amalan-amalan kebaikan.
Jadi di sini kita akan kongsikan satu hadis kelebihan Ramadan. Semalam pun kita dah sebut di antara kelebihan yang kita akan baca semula dekat situ, iaitu semalam kita dah sebut bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah sukai daripada bau kasturi. Hadis dalam Fadilat Ramadan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsa khisalin lam yu'tahunna ummatun qablahum khulufu famis saimi atyabu 'inda Allahi min rihil miski wa tastaghfiru lahumul hitan hatta yuftiru wa yuzayyinu Allah kulla yawmin jannatahu thumma qala yushiku ibadi as-salihuna ay yulqu anhum al-mu'nata wal adha wa yasiruna ilayka wa tusaffadu fihi maradatu syayatin fala yakhlusuna fihi illa ma yakhlusuna fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhir laylihi." Qila ya Rasulullah, ya laylatul qadri? Qala la walakin al-'amilu innama yuwaffa ajruhu idha qada amaluhu. Rawahu Ahmad wal Bazzar wal Baihaqi. Wa rawahu Abu Shaykh Ibn Hibban fi kitab thawab illa anna indahu wa tastaghfiru lahumul malaikatu badrul hitan kadza fi targhib. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan untuk umatku pada bulan Ramadan 5 perkara, yang mana 5 perkara tersebut tidak pernah diberikan oleh mana-mana umat pun sebelum mereka. Pertama, khulufu famis saib, bau mulut orang yang berpuasa lebih bersih, lebih wangi. Atyabu, lebih wangi, lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Yang kedua, memohon ampun untuk mereka, bagi mereka, oleh semua hitan hatta yuftiru, oleh semua ikan-ikan yang ada di laut, sehinggalah mereka berbuka puasa. Daripada kita berpuasa, mula berpuasa sampai sungkir petang setiap hari Ramadan, semua ikan-ikan di laut akan mohon ampun. Kita berapa je istighfar kita setiap hari, Masya Allah. Tapi kelebihan Ramadan, semua ikan-ikan, belum pernah dihitung ikan di laut berapa ribu, berapa juta, berapa banyak. Tapi semua ikan yang di laut mohon ampun kepada orang yang berpuasa sehingga mereka berbuka puasa. Dalam riwayat mengikut perawi yang lain, lafaz hitan tadi ditukar dengan diriwayat dengan malaikat. Sama juga ikan, si benar kita ngitung, malaikat lagi lah. Perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, setiap hari pada bulan Ramadan, setiap hari Allah SWT akan menghiaskan syurga Allah, syurganya. Kemudian Allah SWT berfirman, telah hampirlah masanya hamba-hambaku yang soleh akan melepaskan diri mereka daripada beban-beban kesusahan dunia dan akan datang kepadamu, itu syurga. Yang keempat, pada bulan ini dirantaikan syaitan-syaitan yang jahat, lalu mereka tidak akan sampai kepada keburukan, maksudnya tidak akan melakukan keburukan yang biasa mereka buat pada selain Ramadan. Untuk kelebihan, maksudnya ketika bulan Ramadan tu kita terpelihara, kita ada peluang, kita ada satu keadaan yang terkawal. Allah Ta'ala jaga kita daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat yang bulan lain kita biasa buat, tapi bulan puasa sebagai rahmat Allah SWT kita terpelihara daripada melakukannya. Kelebihan yang Allah SWT kurniakan untuk umat ini. Dan yang terakhirnya, yang kelima, mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW ditanya perkara tersebut, apakah malam itu Lailatul Qadar? Baginda SAW menjawab, tidak, namun seseorang pekerja akan diberikan upahnya dengan sempurna setelah dia menyelesaikan kerjanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar dan Imam Baihaqi. InsyaAllah setakat dia ajak untuk kali itu
Moga-moga bermanfaat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Dua, yang terakhir, orang yang berpuasa tu Allah SWT akan kurniakan, Allah anugerahkannya dua kegembiraan. Orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Pertama, gembira ketika berbuka puasa, sungkir. Yang kedua, bilanya jumpa Allah kelak, istimewa. Sebab orang puasa tu ganjarannya, puasa tu dalam hadis yang lain sebut puasa tu Allah sebagai balasannya. Puasa tu di samping pahala-pahala yang lain, banyak pahala orang puasa. Di samping kelebihan puasa tu, Allah sendiri sebagai balasan untuk kita. Masya Allah, bila Allah beri kita macam ya, apa-apa yang kita mahu, pasti Allah SWT akan tunaikan. Moga-moga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.